yang lepas ada 4 orang yang telah duduki TBE. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk memberkati majlis kita, kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kelas kita pagi ni bertujuan untuk sedikit persediaan untuk menghadapi peperiksaan takaful basic exam TBE. Kita ada material untuk dibaca, tetapi kalau belajar berguru tu dia lain sikit lah kan. Kadang-kadang kita baca tu kita tak faham apa yang kita baca tu. Jadi goal kita pada pagi ni adalah untuk kita tengok macam mana, nombor satu adalah macam mana persediaan untuk menghadapi exam, apa equipment yang diperlukan dan cara-caranya. Yang kedua, kita akan mengenali apa itu takaful secara basic. Dan yang ketiganya, kita akan ulang kaji soalan-soalan tahun lepas. Okay, so stay tune. Mungkin ambil masa sehingga 1 jam atau sehingga 1 jam setengah. Azim akan limitkan sehingga 1 jam setengah jika drag, sehingga 12.30. So di akhir kelas ni nanti insyaAllah, pertamanya bukan kita jadi master dah. Kita tahu macam mana kita nak bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Yang keduanya, kita tahu basic takaful tu apa dia. Dan yang ketiga, kita ada better understanding macam mana soalan-soalan yang mungkin akan keluar dalam exam. Okay? Itu di antara 3 benda yang kita akan belajar di akhir kelas ni. Okay, next kita akan belajar apa? Pertama, kita akan tengok step by step apa yang diperlukan oleh kandidat TBE ni, untuk ada step by step dia untuk kita prepare sebelum kita masuk ke dalam Dewan Exam. Okay. Jadi, okay, nampak Sal connect to audio. Tak berjaya. Tak apa, mungkin internet slow. Okay, pertamanya, kita exam sekarang melalui jarak jauh, di rumah sahaja. Okay. Jadi kita akan dapat email. Kita akan dapat email selepas kita register TBE. Register TBE itu mungkin saya boleh tolong registerkan. Okay. Duit exam adalah RM80. Dan apabila lulus exam, saya akan refund 50%. Saya akan refund RM40. Jadi modal untuk kelas TBE ni adalah RM40 sahaja. Make sure lepas lah. Kalau tak lepas, kita kena bayar lagi RM80. Macam test card JPJ kan. Tak lepas kena bayar lagi. Macam tu juga. Jadi apabila kita register kat email kita, maka kita akan dapat email daripada pihak MTA, Malaysian Takaful Association, untuk kita reply kepada email yang tertera di dalam email tu. Diberitahu TBE admin. Jadi kita reply melalui email, IC, slip peperiksaan yang kita akan dapat selepas kita register, dan CJ akademik minimum SPM. Jadi kita ada degree, ya boleh juga, tak ada masalah, tapi minimum must be SPM. Itu apa yang kita kena buat selepas dapat email tu. So dia nak verify lah. Yang kedua, masa hari exam tu, kita kena masuk awal lah. Masuk awal daripada exam time tu. Sebenarnya kita ada 2 masa exam satu hari. Setiap hari, Isnin hingga Jumaat, ada 2 sesi. Iaitu sesi belah pagi, 10.30 pagi, 2 jam exam.
Dan pada sebelah petang, pada pukul 3 petang juga 2 jam. Setiap exam ni maksimum boleh masuk 200 orang. Okey, 200 pagi, 200 petang. Jadi kena masuk awal. Selepas kita dapat email tu, dalam email tu juga ada link untuk Zoom, kita masuk. Okey. Dan kita terus masuk ke dalam Zoom dan kita akan membuat pengesahan diri dengan mempamerkan kita punya IC. Okey. Dan kita kena sebut nama dan IC kita lah. Okey. Jadi pengawas akan memanggil nama kita, ataupun kita boleh identify yourself as kat pengawas, bagi tahu pengawas, nama saya ready untuk pengesahan. Okey. Kita tunjukkan IC di kamera dan sebut nama dan IC. Okey. Lepas tu layari pautan peperiksaan. Okey, login masuk sistem peperiksaan online dengan nombor IC dan registration ID menggunakan komputer. Okey, selepas buat pengesahan tu, kita boleh login masuk peperiksaan. Basically, kita masuk Zoom tu guna handphone. Sebab Zoom tu dia nak monitor kita. Monitor kita sama ada kita ada meniru ke, ada orang lain yang ambil exam ke. Okey. Jadi nak masuk website untuk jawab periksa kena guna PC, laptop pun boleh. PC pun boleh. Desktop tu. Jadi masa kita masuk link untuk peperiksaan ni selalunya pemeriksa ataupun pengawas akan bagikan link untuk kita masuk di chat box. Okey, jadi kita kena aware lah chat box kat mana. Kerana chat box kita terlindung, kita kena cari dekat more selalunya mungkin terlindung. Dekat 3 titik tu. Okey. So apabila pukul 3 ataupun 10.30 pagi, pengawas akan bagi tahu untuk mula, so kita boleh mula menjawab lah. Masa adalah 2 jam, part A dan part C untuk kita. Jadi pada permulaan peperiksaan ni kita boleh slowkan volume. Kerana apabila kita start tu mungkin ada orang yang lambat yang tak buat pengesahan dan apabila dia bercakap mengganggu kita. Okey. Lepas jawab exam, hantar atau jika tidak nampak butang hantar, kontrol dan tanda tolak. Okey, kemudian klik hantar. Tunggu keputusan dan mohon keluar Zoom. Okey, exam result akan keluar automatically selepas kita hantar. Dan kita kata, saya dah siap, keputusan dah keluar. Boleh ambil handphone, snap kan keputusan tu, in case lah. Sebenarnya kita boleh dapat daripada website pun. Okay. So, mohon keluar. Okay, next kita akan tengok yang dimaksudkan dengan masukkan. Nampak yang saya bulatkan dengan cursor ni. Online, login masuk sistem peperiksaan online dengan nombor IC dan registration ID menggunakan komputer. Okey. Jangan guna iPad, jangan guna handphone, internet kena kuat, okey. Okey, kita masuk, kita akan gunakan registration ID ni sebagai password kita. IC kita sebagai username. Okey. Kita masukkan macam mana kat sini. Okey. IC number, registration ID. Lepas tu login. Okey, itu macam mana kita nak jawab exam. Selepas kita klik ni lah. Lepas kita klik link ni, link yang pengawas berikan dekat chat box.
kita akan keluar untuk register kat sini. Kita masuk kat IC, masukkan registration ID. Registration ID ni slip lah. Sebab kita exam ni, kita akan dapat slip registration ID ni sebagai kita punya password. Okay. Dan ini pula briefly tentang kita punya kedudukan. Kena nampak skrin komputer, kena nampak tangan, sebahagian daripada muka. Macam ni. Okay. Kita kena ada tripod, baguslah kalau ada tripod tu. So yang ni tak nampak PC tak boleh, takut buka nota. Yang ni pun tak boleh, tak nampak orang. Takut tangan tu tangan orang lain. Bukan tangan kandidat. Okay. Webcam komputer pun tak boleh. Okay, jadi itu yang garis panduan. So apa yang kita perlu ada untuk menjawab exam, pertama adalah laptop untuk menjawab exam di portal yang diberikan tadi. Handphone untuk kita masuk Zoom, verified diri kita, dan pengawas untuk monitor kita untuk exam. Dan nombor 3, kita kenalah ada stable dan sufficient internet coverage. Okay. Jadi itu sahaja untuk preparation. Kalau tak mendapat email pada malam sebelum, at least by latest malam sebelum exam, kita boleh call nombor ni ataupun bagi tahu saya. Okay. Pagi tu nak exam, boleh dah. Pukul 8, pukul 9 tu kita bagi tahu kita tak dapat email. Ataupun selalunya ada email dan juga SMS. Okay, so kita nak tahu apa itu takaful, kita nak bagi basic lah. Basic apa itu takaful. Jadi saya nak kena share contents di, saya nak share contents di iPad sekejap. Saya nak conteng-conteng. Okey, kita nak tahu apa itu takaful. Okey. Kita kena tahu apa yang kita nak buat ni, basic knowledge. Apa itu takaful? Takaful ni, okey, boleh ready semua. Mac client K1 tu, siapa tu? Boleh identify yourself? Mungkin boleh chat, bagi nama. Tulis nama siapa dia? Boleh tak? Sal ke tu? Salmah ke tu? Cik Salmah ke? Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, kita nak tengok apa itu takaful. Kita nak tahu apa itu takaful. Ini adalah agenda kita yang kedua lah. Okey. Kalau siapa nak break, break. Takkan nak break dah kan? Baru 18 minit. Okey, kalau nak break bagi tahu, kita tak mau ada yang tertinggal. Okey. So, apa itu takaful? Kita buat analogi macam kita beli rumah lah. Takaful ni kita buat analogi macam kita beli rumah. Kita akan kaitkan dengan takaful. Contoh kita beli rumah. Okey, automatik terdirinya rumah kita dengan 2 tiang. Basic rumah lah kia. Macam tu juga kalau kita enroll satu sijil takaful, ibarat kita beli rumah, ini ada apa? Rent. Ada kat sini kan. Rent ni terror lah bab rumah ni. Kita enroll sijil takaful seperti kita membeli rumah. Ada 2 tiang yang automatik ada dalam sijil takaful, yang menegakkan sijil takaful. Kalau tadi 2 tiang rumah ni untuk menegakkan rumah. 2 tiang ni untuk menegakkan sijil takaful. Contoh rumah kita berharga RM50,000. Adakah rumah RM50,000 lah ni? Contoh saja. Okey. Apabila kita enroll, kita dapat 2 tiang, bumbung semua, rumah kita berharga RM50,000. Okey. Kat sini kita ada rumah juga ni. Rumah kita ni ada 2 tiang juga. Okey.
Rumah kita berharga 50,000. Ni CJ Taraful. Kita enroll CJ Taraful, ada 2 tiang juga. Tiang ni mewakili, kalau tadi rumah tu tertegak dengan 2 tiang ni, tapi bila kita enroll CJ Taraful kita tertegak dengan 2 tiang ni. Tiang satu ni mewakili death coverage, yang kedua tiang ni mewakili TPD, total permanent disablement ataupun lumpuh. Okey. Kalau berlaku kematian, diberi 50,000 untuk perkongsian risiko dengan peserta-peserta yang lain. Dan apabila berlaku lumpuh juga, diberikan 50,000. 50,000 tu just a number plucked from the sky. Don't bother about the 50,000 tu. Sebab ini adalah hanya contoh. Dan di samping tu, basic di takaful juga dia ada khairat kematian. 2,000. Okey, jika berlaku kematian diberi 2,000 dan juga 50,000. Kalau sini diberi 50,000 tu kita panggil basic sum cover ataupun kita panggil basic lah. Selalu panggil basic sum cover. Ini adalah perkongsian risiko yang kita dah identify semasa kita enroll sijil. Berapa tinggi kita nak coverage. Okay. Lagi tinggi maksudnya caruman tu lagi besar lah. Okay, pernah dengar tak hibah? Okay. Hibah apabila berlaku kematian. Bila berlaku kematian, ada nak tanya apa-apa ke? Amy? Ya. Ada nak tanya apa-apa ke? Tak ada. Sorry. Alright. Okey, apabila berlaku kematian, kita diberi 50,000. Bukan kita, nak mati dah, tak bagi kat kita dah. Duk bawah dah. Okey, so diberi kepada waris. Ini yang dinamakan hibah takaful. Hibah. Hibah ada banyak jenis hibah. Hibah mutlak kita bagi terus semasa kita hidup. Hibah bersyarat. Ada syarat dia. Triggering event dia death. Jadi kita bagi hibah selepas kematian kita. Ataupun hibah amanah kita bagi sekarang, tapi contoh kita bagi sekarang rumah tu disewakan. Jadi hibah amanah, rumah tu dah bagi. Tapi hasil sewa tu still lagi nak kita guna. Itu nama hibah amanah, hibah bersyarat. Dan apabila kita meninggal, rumah tu tak perlu pusaka, terus jadi orang yang kita bagi hibah amanah tu. Okey, itu exclude daripada pusaka. Itu benda lain. Okey. Kita tengok itu adalah pengurusan harta pusaka. Jadi kita nak fokus pada takaful balik kat sini. Apa itu hibah? Hibah apabila berlaku kematian. TPD diberi, kalau berlaku TPD ni, TPD ni tidak dinamakan hibah apabila kita diberikan 50,000. TPD ni kita katakan diberi perkongsian risiko 50,000 apabila lumpuh. Dia tak nama hibah. Hibah ni kita akan guna apabila berlaku kematian sahaja. Dinamakan hibah. Okey? Alright. So itu tentang basic di rumah. Jadi kita tahu juga apabila kita beli rumah kita kosong. Betul? Tak datang dengan furniture, perabot, shilling dan sebagainya. Selalu standard rumah kosong. Dan apabila kita nak completekan rumah kita, kita beli perabot di rumah kita. Okey. Kita beli perabot. Untuk completekan rumah kita, kita beli sofa, kita beli TV, kita beli katil dan sebagainya. Dan setiap perabot tu ada function dia yang tersendiri. Seperti kalau kita tengok TV dan sofa ada function dia yang tersendiri. Dia tak lap each other. Pernah tengok tak orang duduk atas TV tengok sofa? Tak ada kan?
Sebab sofa untuk orang duduk tengok TV. Dia tak terbalik. Macam tu juga di takaful, untuk komplitkan rumah kita, kita boleh masukkan perabot. Perabot di takaful ni panggil riders. Perabot lah. Bukan ghost riders tu. Bukan ghost riders. Bukan riders bawa motor tak? Tak. Ini adalah riders di mana kita katakan perabot. Okey. Untuk kita komplitkan CJ takaful kita, kita boleh masukkan riders, perabot-perabot. Dan kalau tengok kat rumah ni, ada perabot-perabot yang famous. Ada sofa, ada TV, ada katil dan sebagainya. Di rumah tu, kita ada juga riders yang famous. Kalau di rumah, microwave mungkin bukanlah perabot yang famous. Good to have. Cumanya, kita sediakan perabot-perabot yang basic lah. Biasanya ada almari, ada sofa, ada katil, kan? Macam oven, microwave. Itu bukanlah orang kata perabot yang essential. Guna essential pula dah. Okey. Jadi kita ada riders yang essential untuk takaful. Pertamanya adalah, okey, ini basic takaful lah, kena faham ni. Nanti kita akan relate, kan. Pertamanya kita ada perabot yang pertama di takaful, mungkin 45 jenis penyakit critical illness. Okey, kita ada hospital allowance. Sehari masuk hospital, contoh kalau ward, 1 time. Kalau ICU, 2 time. Berapa yang kita ambil lah. Contoh kalau kita ambil 100 sehari, dia bagilah ikut ni. Kalau ward, 100 lah sehari. 5 hari, 500. Okey. Kita juga ada accident riders. Ini pampasan-pampasan hilang anggota sebab accident. Lepas tu dia bayar MC. Berapa hari kita MC. Contoh 2 bulan MC tulang patah. So dia akan bagi mengikut MC. Okay. So kita ada medical card. Okay, kita tengok kat sini. Kita nak kembali kepada function. Kalau tengok kat sini, death ni dia bagi duit. Betul tak? Kita bagi duit kepada waris. Lumpuh pun kita bagi duit kepada waris. Syarat kematian kita bagi duit. Untuk CI, critical illness, kita bagi duit. Contoh kita ambil 30,000. Kalau kena salah satu daripada penyakit kritikal seperti jantung, kegagalan buah pinggang, kanser dan sebagainya, kita bagi mengikutlah jumlah ataupun jumlah apa yang kita nak cover tu, 30,000. Okey, kita akan bagi 30,000. Contoh. Ward allowance pun kita bagi duit. Kita bagi RM. Accident pun MC kita bagi duit. Hilang anggota pun kita bagi duit. Tapi medical card ni kita tak bagi duit. Di medical card, kita hanya melangsaikan bil hospital. Maksudnya bagi duit kat hospital lah. Bukan bagi duit kat kita. Kalau bagi duit kat kita, kita keluar hospital, bil hospital kita tak bayar. Kan? So dia direct kepada hospital terlalu. Puluh-ribu lah. Puluh-ribu. Kalau contoh jantung 50,000, 75,000 terus ke hospital. Bayar bil hospital. Dan satu lagi kita ada, Dan satu lagi kita ada riders waiver. Waiver ni dia akan freekan caruman jika kena 2 benda. Pertama, apabila lumpuh, total permanent disablement ataupun critical illness. Yalah, apabila kena lumpuh, apabila kena penyakit kritikal, macam mana kita nak bayar caruman? Mungkin hilang pekerjaan, kan? Jadi dia akan freekan kita punya caruman bulanan. Free contribution. Bukan saja free, caruman
bulanan yang kita bayar. Contoh, kita bayar RM200 sebulan, setiap bulan akan masuk 200 dalam sijil kita. Apabila terkena salah satu daripada 45 jenis penyakit kritikal ataupun lumpuh, hilang punca pendapatan. Okey, itulah riders-riders yang ada. Jadi, kita nak relate kepada exam kita nanti. Okey, fokus kat sini. Kalau perabot kita beli, kita kena bayar duit. Betul? Macam tu juga perabot di Takaful, riders-riders ni semua ada charges dia. Makin banyak benefit ataupun riders yang kita ambil, maka makin banyaklah charges ataupun contribution bulanan, caruma bulanan yang diperlukan daripada CJ Takaful kita. Okey. Jadi contohlah, Azim just plug number from the sky, charges termasuk death, TPD, critical illness, hospital allowance, accident, medical card, waiver. Semua ni charges dia adalah RM110 sebulan. Contoh nah, ambil contoh. Telan bulat-bulat contoh tu. Number tu tidak melambangkan apa-apa. Kita bayar RM200 sebulan, charges RM110 sebulan, dan lebih. Di mana dimasukkan RM110 ni? Akan dimasukkan ke dalam satu tabung. Tabung tabaruk. Ataupun kita lebih senang panggil tabung risiko. Okey, disalurkanlah ke dalam ni charges-charges tu. Okey, jadi bukan kita seorang saja yang menyalurkan dana ke dalam tabung ni. Tabung ni is a million punya tabung. Setiap orang, customer Great Eastern akan menyalurkan dana ke dalam tabung ni. Okey? Faham? Jadi sebagai contoh, nak bagi lebih faham lagi, kita tengok kat sini, caruman kita RM200 sebulan, kalau setahun RM2,400. Kalau 10 tahun kita dah simpan RM24,000. Contoh, dengan adanya CJ Takaful ni, kita ada CJ Takaful ni, kita ambil semua ni. Okey? Jadi, pada tahun yang ke-11, contoh, doktor diagnose kita dengan satu penyakit yang memerlukan kos rawatan RM50,000. Kita baru menyimpan di Takaful RM24,000 selama 10 tahun. Pada tahun ke-11, perlukan kos rawatan RM50,000. Adakah syarikat Takaful akan membiayai kos rawatan kita RM50,000 sedangkan kita baru menyimpan RM24,000? Boleh tak? Cek Zat kat box, cover ke tak? Syarikat Takaful membiayai tak kita punya kos rawatan tu? Agak-agak? Sal? Agak-agak syarikat Takaful membiayai tak? Ustaz, cuba teka. Kita baru simpan RM24,000. Okey. Tiba-tiba tahun ke-11, selepas kita simpan RM24,000 10 tahun tu, tiba-tiba tahun ke-11 doktor diagnose kita dengan penyakit. Perlu rawatan RM50,000. Adakah bil hospital kita di-cover? Okey, jawapannya adalah di-cover. Sebab apa? Dari mana datangnya RM50,000? Dari mana datangnya RM50,000 yang syarikat Takaful boleh membiayai kita? Dari tabung tabaruk. Betul Ustaz. Dari tabung tabaruk.
dia akan bantu peserta yang memerlukan. Jadi sebenarnya takaful ni apa dia? Takaful adalah saling membantu. Kita menderma setiap bulan. Kita menderma RM110 setiap bulan ni. Konsep derma di takaful. Jadi tugas kita sangat-sangat mulia. Menderma setiap bulan. Minta kawan-kawan menyimpan, menderma. Apabila kita betul saling tolong menolong walau kita tak sakit. Okey, jadi konsep dia sebenarnya sangat mudah, iaitu saling bantu membantu dan kita buat lakukan kerja yang baik sebenarnya. Kita membantu kawan kita untuk membuat saham akhirat. Konsep derma digunakan dalam takaful. Di konvensional, buy and sell. Konsep jual dan beli. Aku dah beli polisi, hang kena cover aku. Itu konvensional. Tak, kita di takaful tidak mengamalkan. Okey. Jadi kat sini, kita kena tahu purpose kita. Purpose kita kat sini adalah untuk memberikan hikmat, nasihat kepada rakan kita. Untuk membuat satu perancangan keuangan, perancangan risiko. Di samping tu, kita sebenarnya telah melakukan satu amal, iaitu promote untuk orang menderma. InsyaAllah ada kebaikannya di situ. Okey, kalau kita tengok kat sini, walaupun 24,000 kita simpan, tetapi kita di cover juga 50,000 datang daripada tabung tabaruk. Kos ni kos medical bill kan? Medical bill. Okay. Medical bill. Medical bill ni datang dari mana? Datang daripada medical card. Contoh, kalau seseorang tu tak ambil medical card, sebab ini option lah. Perabot ni semua option. Kita boleh ambil satu saja. Kita boleh ambil hospital allowance saja. Kita boleh ambil accident saja. Kita tak mau ambil medical card. Tetapi macam Azim cakap tadi, setiap perabot ni ada function dia yang tersendiri. Jadi, apabila kita tambah riders ni, ada benefit yang akan kita gunakan daripada riders. Benefit yang terbit daripada riders ni. Okay. Contoh, kalau kita tak ambil medical card sebagai contoh. Kita tak ambil medical card. Apabila kita masuk hospital, adakah bil bayaran bil hospital kita ditanggung? Tak akan ditanggung sebab kita tak ada medical card. Contoh, kita ada critical illness, kita masuk hospital disebabkan penyakit jantung. Kita ambil 30,000. Maka kita akan dapatlah 30,000 ni. Tapi bil hospital kita kena bayar. 50,000 kena top up lah lagi. Tapi jika kita ada medical card. Okay. Kita ada medical card. Bil hospital kita dilansaikan. Yes, bil hospital kita dilansaikan. 30,000 pun dapat. Dapat dua. Jadi kita kena faham kat sini function riders tu. Okay. Kalau kita tak ada critical illness punya coverage. Okay. Contoh kita tak ada macam tu. Maka kita tak dapatlah 30,000 tu. Kita ada medical card, bil hospital melansaikan kita punya bil hospital. Selesai. Duit ni yang tak dapat. Duit pampasan critical illness 30,000 tadi. Okey, kena faham. Setiap riders ada function dia. Alright.
Boleh? Jadi kita ada apa-apa soalan setakat ni? Jadi kita nak tengok pula. Lebihan daripada caruman ni ada RM90 sebab kita bayar sebulan RM200. Lepas tu ada RM90 setiap bulan akan masuk kepada saving ataupun tabung cash value. Dipanggil PIA, Participant Individual Account. Nanti masuk lama-lama tahulah apa benda ni. Okey, jadi kat sini lebihan daripada kita punya bayar charges tu, ada lebihan akan masuk dalam satu tabung. Dan tabung ni akan accumulate kita punya cash value. Okey. Jadi kesimpulan kat sini, apabila kita enroll satu CJ Takaful, sebenarnya pertama kita sudah menderma. Konsep derma. Membantu satu sama lain. Yang kedua, apabila kita enroll CJ Takaful, kita akan create dua tabung. Tabung yang pertama adalah tabung tabaruk. Yang kedua, lebihan daripada charges tu, kita ada tabung simpanan kita. Participant Individual Account. Okay. Create dua tabung. Okay. Dan yang ketiga, kita faham apabila berlaku sesuatu event, kita akan gunakan tabung tabaruk untuk membantu. Okey. Inilah bestnya. Contoh tadi yang kita buat tadi. Kita perlukan operasi RM50,000. Kita perlu tak simpan RM50,000? Tak perlu. Kita baru menyimpan RM24,000. Ibaratnya, kita tahu kan, makin kita tua makin sakit kan. Ibaratnya, kita bayar bil hospital kita sekarang melalui installment. Kalau kita tak ada Takaful medical card, kita kena bayar bil hospital one lump sum. Jadi mana yang kita pilih? Kan? Itu pun sayang one lump sum kita bayar habis RM50,000. Sekali tu je lah kita masuk. Kalau kita nak masuk lagi sekali, kita kena top up keluar duit kita lagi. Tapi medical card, walaupun kita tak menyimpan RM50,000, kita baru menyimpan 10 tahun, RM24,000, kita dah di-cover RM50,000. Contoh bil untuk RM50,000. Baru kan bil yang RM75,000, RM80,000 pun di-cover lah mengikut kita punya limit lah. Kita ada annual limit. Okay. Jadi kat sini sangat-sangat berbaloi sebenarnya. Saya sangat percaya Takaful ni sebab saya dah guna banyak. Dah guna banyak. Lutut 3 kali operation, hidung patah, semua main bola punya pasal lah ni. Batuk 2 kali masuk hospital, lepas tu pagi rasa macam sakit dada, pergi jumpa pakar jantung, buat stress test semua, bil RM3,000, rupanya gastrik saja. Okey, bila kita ada dalam maksudnya kita ambil Takaful ni, kita dibantu dan kita senang nak dapatkan rawatan sebab kita tahu kita ada medical card. Rasa sikit tak selesa, terus dapatkan rawatan pakar. Kan? Pakar mesti cari, dia akan cari root cause. Sebab macam saya batuk itu, rupa-rupanya saya masuk hospital 2 kali batuk. Sakit dada sebab gastrik 2 kali juga. Saya rasa macam sakit jantung dah. Kan? Lari atas stress test, doktor kata ni macam kuda lari, sakit jantung apa? Doktor kata. Kan? Rupanya gastrik, makan tak ikut masa lah. Mungkin adalah masalah-masalah tertentu, tak boleh makan ikut masa. Lepas ni jaga makan okey lah. Okey, macam contoh saya sakit tekak, pergi jumpa
doktor ENT, ear, nose and throat dipakar. Dia check tak ada apa. Dia bubuh kamera tak jumpa. Semua dia kata okey. Lepas tu tak apa, saya escalate awak ke doktor paru-paru. Doktor paru-paru buat MRI, buat scanning, buat X-ray, tak nampak apa. Wah, pelik lah. Lepas tu jumpa doktor perut. Rupanya gastrik. Gastrik bila kita tidur, dia bila kita makan lewat, kita tidur, dia gas dia keluar. Pagi tu sakit tekak, batuk tak boleh baik. Itu je sebenarnya. Apabila kita ada medical card, doktor akan senang je refer kita kepada pakar-pakar next. Dia akan cari root cause. Tapi kalau kita bayar sendiri, doktor akan tanya, nak jumpa tak pakar ni? Oh, tak jumpa lah. Penyakit apa? Nak jumpa tak penyakit pakar ni? Kalau kita bayar sendiri, kita risau tak? Kita sangat risau. Betul tak? Kita risau. Berapa pula lah pakar ni nak charge. Tapi dengan adanya medical card, sebab ada medical card ni, alhamdulillah, kita peace of mind. Ibarat kita bayar bil kita, start hari ni, kita dah bayar installment. Kalau kita tak ada medical card, kita masuk, kena bayar langsam 3-4 ribu. Masya Allah, mana nak cari duit. Kalau ada yang kaya-kaya tu, InsyaAllah tak perlu pun takaful. Tapi kita takaful tu diambil bukan sebab kita kaya, sebab kita tak ada duit. Okey. Okey, itu sebahagian selingan sikit. Jadi kita nak tengok apa yang takaful ni boleh bantu kita. Kita nak buat senario. Contoh, kalau diberi pilihan, ramai yang nak simpan dekat ASB, di bank, di tabung haji untuk dapatkan mungkin return, dapatkan protect security dalam simpanan dan juga dapat perkongsian perniagaan yang tinggi. Kita contohlah, seorang ambil RM200 sebulan pada usia umur 25, pada umur 55 bersara, dia simpan di bank selama 30 tahun untuk dijangkakan dapat RM72,000 di simpanan lah. Contoh dia simpan RM200 sebulan, setahun RM24,000, 20 tahun RM48,000, 30 tahun dia simpan di bank RM72,000. Okey. Jadi kat sini kita nak tengok ramai daripada kita yang buat macam tu. Maka dia kata duit EPF habis dalam masa 3 tahun, mengikut EPF statistik kata pada umur 55 orang yang buat keluar duit EPF akan habis guna dalam masa 3 tahun. Jadi umur 58 nak gunalah duit ni. Okey, umur 55 ada 72,000, EPF habis guna pada 3 tahun. Teruskan usia persaraan dengan duit yang kita simpan. Ramai orang simpan di bank, di tabung haji, di institusi kewangan, simpan-simpan. Jangan miss. RM200 sebulan. Penat nak tukar RM10. Jangan. Simpan, simpan, simpan. Pada umur 35, pada umur 45, 20 tahun dah kita menyimpan RM40,000. Kalau kita simpan di bank, di tabung haji, plus-plus lah. RM48,000, RM50,000. Okey, jadi kita tengok kat sini. Mungkin tak selepas 20 tahun kita menyimpan, dah 48,000 kita menyimpan, simpanan ni akan terhenti? Mungkin tak? Mungkin kan? Sebab apa? Simpanan terhenti. Sinonim simpanan ni terhenti disebabkan punca pendapatannya terhenti. Punca pendapatannya terhenti disebabkan dua benda yang utama, iaitu berlaku kematian ataupun TPD. Tapi apa yang kita takutkan sekali adalah TPD ni. Apabila berlaku TPD, saya cepatkan sikit. Apabila berlaku TPD, income kita akan zero. Confirm. Kalau sekarang COVID-19 kena buang kerja, kita sihat. Boleh tak cari kerja? Boleh. Tak confirm zero. Kita ada ikhtiar. Tapi kalau TPD, confirm zero. Siapa nak ambil orang yang TPD bekerja? Tiada. Kita punya expenses ataupun kita punya perbelanjaan akan meningkat. Sebab orang TPD dia kena ada ubat,
dia akan pakai pampers, dia akan kena ada susu orang lumpuh, dan yang paling kos adalah apabila kena ada seorang yang assist untuk dia. Kena bagi pakai baju, makan, mandi dan sebagainya. Kalau pasangan bekerja, pasangan kena berhenti. Inilah kos yang paling tinggi untuk jaga orang lumpuh. Jadi apabila hilangnya punca pendapatan, kita tak boleh menyimpan, dan di sini berlakulah apa yang diberi, apa yang kita simpan selama ni kita akan gunakan untuk kita punya family survivor kat sini. Berapa lama boleh tahan? Mungkin tak sekelip mata saja 48,000 ni kita bagi untuk doktor. Doktor, saya dah simpan 20 tahun untuk doktor. Ibaratnya, saya dah simpan 48,000 untuk doktor 20 tahun ni, tolong ubatkan saya. Okey, tetapi contoh, kalau kita ambil contoh, kita simpan di smart account di Great Eastern Takaful. Kita dah simpan juga 48,000 selama 20 tahun. Benda yang sama, kita simpan 200. Jika berlaku TPD, apa yang berlaku kat sini? Contoh, tadi ada 50,000 untuk perkongsian risiko daripada tabung tabaruk yang diberikan kepada peserta yang memerlukan. Family survivor. Wife boleh tak berhenti? Resign kerja untuk jaga, fokus untuk jaga kita. Cukup 50,000, mungkin setahun, 2 tahun, settle down. Okay. Dan the best part is, caruman kita ni akan diteruskan oleh syarikat takaful. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok tadi, adanya waiver ni. Waiver ni yang dia akan freekan caruman. Caruman bulanan kita. Jadi dapat tak 72,000 yang kita rancang 25 tahun ni? Dapat. Okay? Dapat. Kalau kat bank tadi, call manager SB, tabung haji, cik boleh tolong sambung bayar tak? Saya tak pernah miss selama 20 tahun ni saya simpan. Boleh tolong sambungkan sebab saya tak mampu bekerja sekarang. Boleh tak? Tak boleh. Tapi ditakaful saja. Okay, kenapa Azim cerita benda ni? Kita akan relate dengan kita punya basic exam tu nanti. Sebab benda-benda ni ada berkaitan dalam bahagian C. Okay. Jadi itulah makna takaful tadi kita dah cover, dan apa benefit yang kita boleh dapat di takaful. Kalau tadi, kalau kita tengok kita simpan di institusi kewangan, bil hospital kita pun tak di cover. Tapi kalau kita simpan di smart account Great Eastern Takaful, medical card akan cover bil kita. Family survivor. Komitmen kita tetap berjalan walaupun income kita telah terhenti. Itu yang pasti. Anak kena makan, anak kena pergi sekolah, kena hantar anak sekolah. Kereta minyak kereta nak kena bayar. Installment rumah kena bayar. Okey? Jadi itulah di antara introduction takaful. Okey? So ada persoalan tak setakat ni? Cukup Azim rasa untuk introduction takaful, kita dah pukul 12. Wow. Sekejap saja. Macam mana? Okey tak? Boleh faham tak apa yang Azim cerita ni? Sal, Ustaz, boleh kan? Boleh faham? Kalau boleh faham, kita nak go to next. Okay. Tekan share. Okay, kita dah cover apa itu takaful secara ringkasnya. Okay. Kita nak balik kepada presentation kita. Okay. Boleh, insyaAllah. Okay, thank you Ustaz untuk feedback. Alhamdulillah. So, basically, bukan ini saja kelas. Kita ada banyak series of kelas. Kita ada 2 minggu sekali kelas untuk ejen-ejen baru kita, di mana kita letakkan dalam grup Junior Wealth Planner.
dan juga kita ada 3 grouping, satu ejen yang sangat-sangat baru, junior. Lepas tu kita on certain amount of sales kita akan upgrade kepada senior group. Lepas senior group kita tengok performance, kalau ada talent untuk jadi leaders, ada recruit, kita akan promote kepada executive web planner. Di executive web planner, leaders fokus untuk build up the next leader. Okay, jadi dia ada progress lah. So kita ada sistem sebenarnya dalam agensi ni yang kita build daripada zero, daripada Azim dulu mula-mula seorang, datang 2 orang, 3 orang, dan kita build up the system. So far di Northern kita di antara agensi ataupun yang paling ramai melahirkan leaders dengan sistem yang kita dah create ni. Kita ada 8 orang leaders yang kita create di Northern region. Maksudnya agensi kita lah. Jadi insyaAllah kalau masuk, ambil exam, pass exam, ikuti program-program yang kita tawarkan. Jangan miss exam, miss meeting, insyaAllah. Ilmu ada, kita akan dimuliakan. Okey, insyaAllah. Okey, next kita nak share sikit PAS TBE. PAS TBE